Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadis ini hadis yang ana bacakan ini berkaitan dengan doa yang dibaca ketika kita menziarahi pesakit. Apakah doa yang sepatutnya yang diajarkan oleh baginda Nabi? Adakah doa itu syafaqallah ataupun doa itu Allahumma rabban nas adhibil ba'sa anta syafi dan sebagainya? Tengok dalam hadis ni. Boleh dicek dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, ya. Imam Abu Dawud hadis yang ke-3106. Hadis ini hadis sahih. Hadis riwayat Imam Abu Dawud hadis yang ke-3106. Nah. Ada yang boleh membacakan hadis ni? Tafadhal. Jumpa tak? Hadis 3106. Ada yang hafal tak hadis ni? Ni hafal tak? Siapa yang hafal hadis ni ada ana bagi hadiah. Nah, ana bagi hadiah. Nah, tak hadiahnya. Ana bagi hadiah ni, hadiah tab. Boleh ambil langsung. Siapa yang hafal? Ada yang hafal tak? Pasti tak ada yang hafal. Sebab tu ana bagi hadiah, sebab tak ada yang hafal. Okey, baik. Hadis ni adalah hadis Abdullah ibn Abbas. Ini menceritakan menceritakan tentang bacaan yang sepatutnya dibaca bagi pesakit. Bagi kita, kalau ada kawan sakit, dianjurkan untuk menziarahinya, memintakan kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala untuknya. Okey. Ustaz baca ni hadis marfu'. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma marfu'an. Man 'ada maridan lam yahdurhu ajaluhu فقال عنده 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. Yang bermaksud Man 'ada maridan, sesiapa yang menziarahi pesakit. Tak kisah pesakit apa, pesakit jantung ke, pesakit demam ke, yang penting sakit. Tapi kalau hanya sakit sakit tekak, sakit, tapi bukan sakit hati ya. Kalau sakit hati tak perlu ni. Sakit hati karena putus cinta dan sebagainya. Betul, itu tak termasuk dalam hadis ni. Sakit betis tak perlulah. Maksudnya hadis sakit-sakit badan. Dia tak boleh bergerak, tak boleh pergi ke mana-mana. Dia memang merasa terganggu lah. Tak boleh melakukan aktiviti dia. Dan sekali lagi, ini bukan berkaitan dengan sakit-sakit tu, sakit-sakit hati dan sebagainya. Bukan. Tapi dia memang sakit. Okey. Yang dimaksud sakit di sini, lam yahduruhu ajaluhu. Sakit yang belum tiba saat kematiannya. Maksudnya sakit tersebut tidak menunjukkan kematiannya. Kalau yang sakit dia terus nazak, itu lain lagi. Tak perlu dibacakan doa ni. Dia sakit, lepas tu dia nazak mau mati, tak perlu bacakan doa ni. Yang dimaksud sakit ni, ajal dia belum datang lagi. Sakit biasa lah. Sakit keras, sakit dan sebagainya. Okey. Faqala indahu 7 marratin. Lalu yang menziarahi ni, peziarah ni, membaca di sisinya 7 kali. Membaca doa di sisinya 7 kali. Di dekat telinganya, ataupun di sebelahnya, di dekat kepalanya. Dia baca doa ni, As'alullahal azim Rabbal arshil azim ay yashfiyaka. Pendek sangat ni. As'alu, aku memohon. Allah kepada Allah, Al-Azim, yang maha agung. Ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang agung, iaitu Al-Azim. Yang apabila disebut namanya, pasti doanya akan diterima. Rabbal arshil azim, yang menguasai arsh, yang memiliki arsh. Arsh adalah tempat duduk Allah Subhanahu wa taala. Al-azim, yang besar, yang agung.
ay yashfiyaka, supaya dapat menyembuhkanmu. Jadi ini bertawassul, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Asmaul Husna untuk memintakan kesembuhan si pesakit. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiyaka. Apa balasan dia? Anda tengok ni. Tapi doa ni mesti dibaca dengan khusyuk. Jangan sambil bermain telefon. Tengok pesakit, dia baca doa sambil dia buka pesan WhatsApp, dia baca As'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiyaka. Ini tak berkesan. Sebab dia tak betul-betul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang dibaca ni mesti baca dengan khusyuk. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiyaka. Ni satu kali. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiyaka. Baca 7 kali ni, bukan hanya satu kali, tapi 7 kali diulang-ulang. Mungkin doa ni menjadi sebab atas kesembuhannya. Kemana-mana dia pergi berobat, pergi Singapura, pergi Amerika, pergi US dan sebagainya untuk berobat, tapi dia tak kunjung sembuh, belum lagi mendapatkan kesembuhan. Coba antum ziarahi dia, baca doa ni, baca 7 kali. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiyaka. Baca dengan khusyuk, dengan hati yang tulus. Okay, apa dia? Balasan dia, illa afahu Allahu min dhalikal marad. Nescaya Allah akan afiatkan, akan sembuhkannya daripada penyakit itu. Pernah tak kita amalkan ni? Tak pernah kan? Saya yakin tak pernah. Mungkin ada yang pernah lah, tapi yang tak pernah ni macam banyak lah yang tak pernah baca ni, insyaAllah. Sebab sekarang ni amalan sunnah menziarahi pesakit ni sekarang macam kurang diamalkan kan? Betul tak? Kurang diamalkan. Sebab kalau kita mendengar pesakit dalam WhatsApp kan, ada pengumuman dia sakit apa, dia tidak menziarah, tidak menjenguk, tidak melawat. Dia bukan baca pun, dia cuma tekan stiker je, syafaqallah. Tak baca pun dalam hati, stiker je dia ni, stiker syafaqallah. Dalam hati tu tak baca, tekan je. Ni apa maksudnya? Lepas tekan baca, Ustaz. Oh, lepas tekan baca. Baca dah terkeluar tu baca. Oh, Masya Allah, Tabarakalrahman. Itu pun bagus. Tapi bila orang ni sudah tergesa-gesa nak keluar, sibuk, nak buat benda macam ni, dia tekan stiker je. Dalam hati tak baca pun. Bukan sebab kita disuruh oleh baginda ni untuk mendoakan. Doa tu mesti baca dan juga ada dalam hati. Bukan yang tekan. Dia tak baca lah. Syafaqallah, lepas tu tekan. Tu yang bagus. Itu yang sesuai. Macam ni juga doa-doa ni. Kalau doa ni sebab ni disebutkan man 'ada maridan, sesiapa yang menziarahi, mesti dia pergi ke tempat tu. Ke tempat pesakit. Datang ke rumah dia. Tapi macam tadi yang ana sebutkan, sekarang ni sunnah, amalan sunnah menziarah pesakit ni macam berkurang. Nak pergi ke rumahnya dia macam segan. Macam malu, takut dia kurang berkenan, takut dia macam kurang selesa. Jam lagi, hujan lagi. Lepas tu dia kena virus apa sekarang yang ni? Influenza dan sebagainya kan. Jadi banyak cabaran. Kita nak pergi macam mana, Ustaz? Takut dia tertular dengan penyakit tu. Kalau ada alasan yang boleh diterima, tak ada masalah. Cuma sekarang kalau kita dengar kawan kita sakit, kita terus tak pergi. Macam tadi je lah, tekan stiker je, syafaqallah. Macam mana boleh sembuh? Dia tak baca pun. Baca dulu syafaqallah. Ataupun kalau tak nak baca ni, As'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiyaka. Dia telefon, call video. Sobat, kawan, saya tak boleh datang, saya sibuk. Sekarang lagi hujan. Saya minta maaf, saya hanya mendoakan kepada engkau. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiyaka. Baca 7 kali. Ya. Jangan hantar pesan 7 kali, tekan 7 kali ay yashfiyaka. Rasulullah bukan macam tu dah. Itu dah hantar masuk.
Dia hantar sebanyak 7 kali. Sebab dia nak kononnya nak amalkan hadis ni. Nak kiaskan kepada hadis ni. 7 kali. Tekan 7 kali. Astagfirullah. Bukan yang macam tu. Kalau nak ikutkan hadis ni, dia mesti kena pergi ke rumah dia. Lepas tu baca doa ni 7 kali di sisinya. Di dekat dia. Di dekat dia. Tapi ni amalan sunnah ni ditinggalkan. Nak baca dia macam-macam malu. Sebab macam-macam merasa asing. Orang yang di dekat dia tak baca pun. Kita nak yang baca. As'alullahal-azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Sebab doa ni banyak tak diamalkan. Macam tak famous. Padahal ini hadis sahih. Iya. Kalau anak sakit dia baca. Yes. Of course. Boleh. Tafadhal. As'alullahal-azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Maka ini boleh kita baca semasa kita meruqyah. Kita nak ruqyah orang sakit, orang demam, orang yang terkena sihir. Boleh kita baca ni. As'alullahal-azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak. Naam. Okey, apa faedah daripada hadis ini? Ini disebutkan yang pertama, dianjurkan mendoakan pesakit dengan doa ini serta mengulanginya sebanyak 7 kali. Jangan lupa 7 kali. Yang kedua, kesembuhan akan diperolehi oleh pesakit yang dibacakan padanya doa ini dengan izin Allah jika doa tersebut dibaca dengan hati yang tulus dan baik. Baca dengan khusyuk. Jangan main-main. Jangan baca doa sambil bermain handphone ataupun sambil bercakap. Sallallahu rabbal arsyil ayyashfiyak. Tak boleh. Kena khusyuk. Yang ketiga, janji Allah untuk memakbulkan doa daripada hambanya. Kalau kita baca doa ni, sebab dalam doa ni dia ada Asmaul Husna. InsyaAllah kita baca dengan khusyuk akan dimakbulkan insyaAllah ta'ala. Tak perlu wuduk. Tak perlu wuduk. Yang paling baik kalau dalam keadaan suci, dalam keadaan wuduk, itu lagi bagus. Sebab doa ni boleh kita baca dalam mana-mana keadaan. Yang penting jangan baca di dalam tempat yang tidak sesuai, seperti dalam tandas, dalam kandang ayam dan sebagainya. Itu dia. Nah, ada soalan tak? Hafal semua ini? Hafal? Okey, jom kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Kalau perempuan ayyashfiyaki, ya? Ki. Kalau perempuan ayyashfiyaki. Okey, satu kali lagi. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Satu kali lagi. Kena hafal ya yang terakhir ya. Ustaz test nanti. Okey, as'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Siapa yang hafal? Hafal semua ya? As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Untuk satu orang ni tak? Kalau ramai kata lah orang. Kalau pesakit ramai, kani bentuk kepada jamak. Ayyashfiyakum. Kum, kalau orang ramai lah. Lelaki, perempuan, semua bercampur. Ayyashfiyakum. Kalau perempuan semua, ayyashfiyakunna. Yes, ayyashfiyakunna. Okey, nah, saya kira inilah yang Ana dapat kongsikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang telah kita pelajari, yang kita dengar bersama tadi, semoga mendatangkan manfaat kepada kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dijadikan orang yang istiqamah di dalam melaksanakan tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berdoa kepada Allah semoga kita dikumpulkan nanti di yaumil qiyamah bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di syurga yang paling tinggi iaitu Jannatul Firdaus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.